terkena kesumat, gelora menanti. Kedai runcit, kedai serbaguna original tempatan. Kebiasaannya terletak berdekatan kawasan perumahan. Berkurun lamanya, ia memudahkan hidup penghuni tempatan. Kita membesar dengan kedai runcit tanpa memikir panjang tentangnya. Tapi tahukah anda, kedudukan kedai runcit saban hari semakin tergugat. Semasa saya berumur 15 tahun, kedai sebenarnya milik ayah saya di sebuah hotel ditutup. Disebabkan sebuah pasaraya dibuka tak sampai 1 kilometer darinya. Pekan Semenyih terletak 10 km dari rumah saya dan 38 km selatan dari Kuala Lumpur. Pada tahun 1981, populasi penduduknya cuma 15,000 orang. Sekarang, populasinya sudah menjangkau 100,000 orang. Tahun 1981 merupakan tahun Encik Muniandi berkahwin dengan isterinya di Seremban. Selepas itu, mereka berpindah ke Semenyih. Beliau merupakan seorang pemilik kedai runcit. Sudah 18 tahun sejak Pasar Mini Muniandi dibuka. Setiap hari, tepat pada pukul 7.30 pagi, beliau akan membuka kedainya. Pada masa yang sama, kedai My Maidin yang terletak di seberang jalan juga dibuka. Ada ini bola sepak, ada air batu kan? முதல்ல வந்து ஆள் ரொம்ப குறைவா இருந்துச்சு. இப்பெல்லாம் நிறைய ஆள் வெளிநாட்டுக்காரங்கெல்லாம் நிறைய வந்துருக்காங்கல்ல. முதல்ல மலேசியாக்காரங்க தான் இருக்காங்க. மலேசியாக்காரங்க இருக்கிறப்ப எங்களுக்கு கடைக்கு இப்போ வரவங்களுக்கு சரியா இருக்கும். வெளிநாட்டுக்காரங்க வந்தோடனே இப்போ நிறைய ஆள். இப்போ நிறைய ஆளுன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆள் போவாங்க, எங்களுக்கு வரவங்க தட்டுக்கட்ட ஆள். அவங்க போய் ஜாமான் வாங்க முடியாதவங்க அங்கே போய் பரிசில் நிற்கணும். இப்போ ஒரு சிலருங்க வந்து சீக்கிரம் அவங்க ஜாமான் வாங்கிட்டு டக்குன்னு அவங்க கடைக்கு வீட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஆள் டக்குன்னு எங்கள் கடையில் வந்து வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. அப்போ எங்களுக்கு பழைய கஸ்டமர் கொஞ்சம் இருந்துச்சு, அதனால நாங்கள் சமாளிக்க முடியும். ஒன்று ஒன்று அங்கங்கே தான் இருக்கும். நிறையா சுத்தம் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்கோ இல்லை, இங்கேருந்து 6 கிலோமீட்டருக்கு அங்கிட்டு டெஸ்கோ, காப்போ, இப்போ மைடின்னு, இன்னொரு மைடின்னா 3 கிலோமீட்டர் 4 கிலோமீட்டருக்கு மைடின்னு. 99 Speedmart pun satu lagi. Jarak 5 minit dari rumah saya saja, ada 5 buah Speedmart 99. Nak pilih pergi kedai mana pun, pening kepala. Cuba bayangkan, tekanan ke atas perniagaan Encik Muniandi dalam berdepan dengan gegasi-gegasi tempatan dan luar negara. Lihat ini. Dalam lingkungan 3 minit berjalan kaki dari kedai Encik Muniandi, ada My Maidin, Econ-Safe dan KK Mart. Dalam 5 minit berjalan kaki, ada The Store dan 99 Speedmart. Dalam lingkungan 5 minit jika memandu kereta pula, ada Tesco, Billion, Maidin Hypermart, satu lagi KK Mart dan 5 lagi 99 Speedmart. Satu sektor besar masyarakat kita yang bergantung pada perniagaan kecil untuk rezeki mereka. Mereka akan diancam jika ada banyak hypermarket, supermarket, dia akan hilang pelanggan mereka. So kita mesti ada undang-undang yang sekatlah kepadatan hypermarket. Kita memang ada undang-undang tapi nampaknya tak dilaksanakan. Bukan saja undang-undang dan pelaksananya tidak berkesan. Usaha kerajaan seperti Kedai Rakyat Satu Malaysia untuk membantu konsumen berpendapatan rendah dan berperanan mengawal harga runcit langsung tidak mengambil kira peruncit tempatan dan sekaligus menjadi pesaing seperti syarikat-syarikat besar yang lain. அதெல்லாம் வந்தனால கொஞ்சம் வியாபாரம் ரொம்ப குறைவு தான். கொஞ்சம் பாதிப்பு தான். ஏற்கனவே வந்து ஒரு 40% 30% வியாபாரம் பாதிப்பு தான். அது சிறப்பு. Harapan dari kerajaan muncul sekali lagi apabila transformasi untuk kedai runcit atau singkatannya TUKA dilancarkan di bawah program Transformasi Ekonomi Negara pada tahun 2011. TUKA bertujuan untuk memodernkan kedai runcit bagi meningkatkan daya saingan peniaga kecil.
Tujuan transformasi ekonomi negara adalah untuk menjadikan Malaysia sebuah negara berpendapatan tinggi. Pendapatan tinggi bermaksud minima $15,000 sebulan. Banyaknya. Persoalannya, adakah program tukar berjaya menukar nasib peruncit? Menurut laporan Ketua Audit Negara tahun 2013, sebanyak 26% daripada 70 kedai di bawah program transformasi kedai runcit yang diselia oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan mengalami kemerosotan nilai jualan, manakala 14% lagi ditutup. Saya masih ingat lagi, sebuah keratan berita yang saya baca 19 tahun dulu tentang Carrefour yang tidak berjaya mengaut keuntungan di negaranya sendiri, Perancis. Nak tahu kenapa? Biar saya terangkan melalui pengalaman saya di negara Belgium. 4 tahun lepas sewaktu saya berada di sana, saya dapat lihat bagaimana perniagaan kecil dilindungi. Semua kedai tidak dibenarkan buka pada hari Ahad. Semua kedai hanya boleh buka maksimum 8 jam setiap hari. Dan promosi jualan hanyalah dibenarkan 2 kali saja dalam setahun. We protecting specially, but we try always to have a balance between very big companies, very big supermarket chains and individuals shop. So we think that is an important rule to protect the workers and also to protect the revenue, the salaries of people. Of course, you have always a resistance from big corporations. They always try to get the big part of the cake. So, of course, you need always to resist to this kind of pressure. And I think the state is there to be the neutral part between the very big corporations and the smaller one. It should be always be a balance between the big shops, because there the consumer can benefit from sometimes lower prices. But the big shop shouldn't kill the small shops. So I think the Member of Parliament should take that into account and have a balanced view to adopt some new regulations. Gara-gara peniaga runcit tertindas oleh syarikat-syarikat gergasi tempatan, multinasional dan penguatkuasaan, apakah kita juga harus dituduh di dalam penindasan ini? Adakah kita tak berperanan dalam masalah ini? Saya sendiri pun lebih cenderung untuk membeli di pasaraya. Lainlah kalau ada gadis seperti ahli-ahli ini. This is the Section 14 market, and I've been coming here since before I was born. Like, my mother would be coming to this area while she was still pregnant with me. I'm 30 now, which means I've been coming here for more than 30 years. And yeah, I haven't lived in PJ for 12 years, but I still come back here to buy stuff. So my mom used to write grocery lists on the back of like receipts. I am in the 21st century, so I have it on my phone. Hari ini nak buat asam pedas. Oh. You sihat? Sihat. Ada anak kucing? Ada banyak. Mana? Ada tu. So he always has cats. And like my mother used to like come by and go like, bini kau mana? Bini kau mana? He always had like a new wife, aka cat. Kacang putih tak ada? Kacang putih tak ada lah, habis. Yeah, so that egg guy has been there since I was a kid. That old man has been selling like Indian stuff like turmeric and spices and stuff since I was a kid. Kacang putih ada, Aunty? Kacang putih ada? Kacang putih tak ada. Daun ketumbar ada? Ketumbar ada. Okay. Berapa tu? Setengah ikat boleh? Boleh. Ya. Okay, so I will almost always get my ikan bilis here. Mostly because my mother got it here. See, I have never bought ikan bilis anywhere else in my entire life. It's here.
because it's clean. Look at it, it's nice. And like sometimes you go to markets and like it's never this well prepared. And yeah, it's just like good quality control. I just get a handful and I'm done. What my mom would do when I was a kid was when she wanted to go to the wet side of the market where all the meats were, because it was very slippery and I was a kid and she didn't want me to fall. So she would like send me here to be babysat, and I would sit here and I would help the auntie like peel garlic, which is how I learned how to peel onions at the age of 8. And so she would go and do her thing, buy her meats, and then she would come back here to collect me and then, you know, get all her bawang and ikan bilis at the same time lah. Yeah. So I'm gonna weigh this because yeah, ikan bilis. By the way, this is all you need for dinner. You just fry this. You don't even need to put chili and onion. Just fry this, and then you're done. Jadi, apa yang mendorong kita membeli di pasaran besar dan mengabaikan kedai runcit dan kedai-kedai kecil berdekatan di rumah kita? Mungkinkah kerana kemudahan, keselesan harga, atau pelbagai sebab dan alasan yang ada? Masihkah ada ruang untuk peniaga runcit bertahan? We can't say that it's a bad business, but what we can see in grocery shops at large is that they are uncompetitive in price and they are also very inconvenient. That is why they are losing in competitiveness with the hypermarkets. What I do see often is that the ones that thrive are specialist shops, such as shops that specialize in whole foods, traditional Chinese medicine, shops that specialize in alcohol in a way, shops that specialize in fruits. So all these shops are able to enter into the minds of the customers. 1 April 2015, kekecauan melanda di Malaysia. GST dilaksanakan dan menimbulkan kekeliruan. Syarikat gergasi juga keliru, apatah lagi peniaga kecil-kecilan. Salah itu GST. Dia orang tak betul tau kah? Dia sana 6%, sana 6%, 3 kali cas tau kah? Itu pasal orang boleh mahal tau kah? Dulu macam saya beli barang satu barang 10 sen Sekarang itu barang dia company sudah naik RM12. Lagi sana dia cakap wholesaler dia mau mahal. Lagi satu orang dia mau kasih sama saya marah, saya mau taruh 3 kali. Macam itu barang sudah RM14 tau kah? Ya. Sekarang lu 3 bulan satu kali kah? Yalah 3 bulan Saya pun segera pinjam lono sekarang. Lu 3 bulan satu kali lu mana boleh tahan? Sana kira mainnya barang surat 6%. Sekarang kecil-kecil punya bisnes semua tak boleh tahan lagi. Saya kalau tak ambil loan saya pun tak boleh tahan. Ya, main susah betul lah. Dia bukan 1-2 ribu, belanja 1 tahun lebih 20 ribu lebih. GST account 1 bulan 1.500. 1 bulan? 1.500. Belum tahu lah. Semua saya mana tahu buat. Iyalah. Semua bagi accountant buat lah. Bila mau tunggu. Sekarang kecil-kecil punya bisnes semua tak boleh lagi lah. Tak boleh. Tak boleh. Ni GST ஆரம்பிச்சா நீலந்து வியாபாரம் அப்படியே டவுன் பண்ணிடுச்சு. ஆளுங்க ஜாமான் வாங்குறது பயப்படுறாங்க. இன்னும் காசு கூட போட்டுருவாங்களோ அது கூட போட்டுருவாங்களோ அப்படின்னு பயம். ஆளுங்களுக்கு இன்னும் விலங்குல இல்லை. இப்போ நான் ஜாமான் வாங்கி பார்த்தேன்னு சொன்னாக்கா முதல்ல வந்து 50 வெள்ளி உள்ள ஜாமான் வந்து இன்னைக்கு 5 வெள்ளி 6 வெள்ளி கூடையாது ஒரு ஜாமான். ஏன்டா அவ்வளோ விலை கூடன்னு கேட்டாக்க அங்கே போடுறாங்க இங்கே போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி அது சரி ஹோல்ட் டவுன் கொஞ்ச நாள் பண்ணிட்டு. Masalah peruncit ini bukanlah masalah peruncit saja. Mahu tak mahu, tahu tak tahu adalah masalah masyarakat bersama. Katakan macam di Sungai Siput, bila ada kedai-kedai runcit yang dijalankan oleh keluarga mereka, dan jika banding dengan satu hypermarket yang boleh sebabkan penutupan 10 kedai runcit, kita banding dua kes. Di kes pertama, bila kita ada 10 kedai runcit yang beri jual barangan, beri barang situ, apa yang berlaku ialah keuntungan daripada perniagaan itu akan berpusingan di Sungai Siput juga. Kerana tauke pemilik pada kedai runcit, mereka duduk di Sungai Siput, mereka keluar di situ, mereka beli barangan di situ. So ini akan
memperdalamkan pasaran di Sungai Siput. Bila kita ada 1 ke 2 hypermarket ya, yang ambil alih pasaran ini, apa yang akan berlaku ialah sebahagian besar daripada untung akan alir keluar daripada Sungai Siput ke mungkin Kuala Lumpur ataupun Singapura ataupun luar negeri, di mana dia tidak pusing. So ini miskinkan ekonomi Sungai Siput. I think it's important when you live somewhere to can go downstairs and to find your small shops, to have a social relation also with the people who are running small shops. In the big shop, of course, it's more anonymous, and so I think we also to take into account the social side of having a lot of small shops in a place where you are living, so you can also meet your neighbors, you can have a talk with the guy who is running the shop, so that's part of society. If I were to go to the supermarket, I'm giving money to a guy who I don't know. I don't know his story, I don't know his family, and he may very well be a nice guy, but I don't know his story. I like to know people's stories. I don't know whether the guy at cold storage has like 3 cats underneath his desk. I don't know whether the guy at cold storage like personally cleans all his ikan bilis. I don't think my mother was going to leave me with the cold storage guy when I was 8 years old and she needed to go buy something somewhere. But she would with these people, because it's that whole takes a village to raise a child. It's a community and things like that. And I grew up here, so these people are family. So I still come here. Banyak segak ya kan. Selalu datang biasa saja. Thank you Uncle. Okey. Saya tahu you gula minyak di dalam minyak. Asal lu kamu menjaga lagi. Ini adalah hari terakhir Pasar Mini Muniadi dibuka. Selepas berniaga selama 18 tahun di sini, akhirnya beliau terpaksa menutup kedainya. Kerana itulah, beliau memakai baju baru dan menjadi selebriti sehari di kalangan pelanggan setianya. Akhirnya, 99 Speedmart, Tesco, Econsave, Billion, The Store, Maidin bersama pelaksanaan GST berjaya menumbangkan Pasar Mini Muniadi. சும்மா நாளும் வந்து அவங்க இது ஃபைன் அடிச்சிடுவாங்க 40,000 வழி 50,000 வழி அதனால பத்திரிக்கைலாம் போடுறாங்க சொல்கிறாங்க. அது பயமாக இருக்குது. நான் எங்கே போகிறது 50,000 வழிக்கு 1 லட்சம் வழிக்கு? அதெல்லாம் பழகிட்டு வந்து நம்ம செய்வோம். அதுதான் நம்ம இந்த பிஸ்னஸை ஸ்டாப் பண்ணுறோம். Belenggali எனக்கும். Kita semua mahukan perkara yang sama, keselesaan hidup dan yang terbaik untuk diri dan keluarga. Nasib Muniadi dan keluarganya sangat bergantung kepada tindakan masyarakat, polisi dan penguatkuasaan. Dan sedar tak sedar, kesejahteraan kita juga bergantung kepada peruncit macam Muniadi. Agaknya berapa ramai lagi peniaga runcit yang terpaksa menggulung tikar? Adakah kedai runcit seperti ini yang kita kenali akan pupus satu hari nanti? Tunaikan bakti, ku kirimkan doa di bulan mengambang, teguhkan hati.